Seperti yang kita sedia maklum bahawa Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, India dan Cina. Dalam video ini kami akan mengupaskan mendalam tentang masyarakat kaum India. Pada mulanya kami akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah penghijraan orang India di Malaysia. Penghijraan ini berlaku secara beramai-ramai oleh campur tangan British semasa penjajahan di awal abad ke-19. Sebelum penghijraan ini terjadi, orang India datang ke Tanah Melayu sebagai pedagang, di mana mereka membawa masuk beberapa barangan yang sukar didapati di Tanah Melayu. Campur tangan British dengan kerjasama ejen yang dilantik di India membolehkan mereka membawa masuk buruh India ke Tanah Melayu. Peladang Eropah waktu itu lebih gemar mengambil buruh India kerana mereka lebih rajin, mudah dilatih, murah dan senang dieksploitasikan oleh mereka. Selain digunakan untuk sektor peladangan, buruh India juga digunakan untuk mengerjakan landasan kereta api di Tanah Melayu. Seterusnya kita beralih kepada agama kaum India. Agama khusus bagi kaum India adalah agama Hindu. Mereka akan melakukan upacara sembahyang di kuil-kuil yang berdekatan dengan mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai kepercayaan di mana mereka dilarang memakan dan menyembelih lembu kerana ianya dianggap sebagai haiwan suci dan melambangkan alam semesta. Ini juga tertulis di beberapa kitab ajaran mereka di mana mereka diajar supaya tidak menyakiti, membunuh makhluk yang bernyawa. Lembu dihormati kerana mereka dianggap bahawa lembu ialah sumber rezeki, di mana lembu digunakan untuk membajak sawah dan juga produk tenusu lembu sebagai sumber makanan. Selain itu, lembu juga dianggap sebagai anugerah Tuhan kerana lembu ini ialah peliharaan Dewa Shiva yang bernama Nandi yang boleh menunaikan permintaan manusia. Salah satu perayaan agama Hindu ialah perayaan Ponggal Lembu, di mana mereka akan menghiasi lembu dengan pakaian cantik dan memberi makan kepada lembu tersebut. Ini kerana sebagai menghargai jasa kerana telah memudahkan mereka dalam urusan mencari rezeki. Seterusnya pula ialah kebudayaan kaum India. Kaum ini mempunyai beberapa budaya yang mungkin kita tidak tahu. Antaranya ialah kematian umpama tidur bagi masyarakat India, dan juga mereka mempunyai konsep kelahiran semula. Terdapat beberapa upacara semasa menghadapi kematian. Antara upacara tersebut diberi nama Kolikati, bermaksud periuk tanah yang mengandungi api. Periuk tersebut akan dibawa oleh ahli keluarga si mati. Orang yang bertanggungjawab membawanya ialah anak atau bapa si mati. Selain itu, mereka juga mempunyai upacara menanggalkan tali. Tali bertunggal adalah upacara menanggalkan tali semasa kematian telah berlaku dalam sesebuah keluarga. Tali atau dikenali sebagai rantai suci perkahwinan hanya boleh ditanggalkan oleh isteri setelah suaminya meninggal dunia. Seterusnya, kita akan beralih di dalam adat perkahwinan kaum India. Kaum India mempunyai banyak langkah di dalam adat perkahwinan mereka. Antara langkahnya ialah yang pertama, merisik. Dalam langkah ini, beberapa faktor utama yang menjadi pilihan sesuatu pengantin, termasuk faktor etnik, kasta dan agama. Selain itu, status ekonomi dan status sosial juga diambil kira. Langkah kedua iaitu kunjungan ke rumah pengantin perempuan. Langkah ini bertujuan untuk memperlihatkan wajah pengantin perempuan dan ianya diberi nama sebagai pen partal, atau bahasa mudahnya ialah melihat bakal isteri. Langkah ketiga ialah nicayam ataupun diberi nama ikat janji. Langkah ini diteruskan apabila mendapat persetujuan kedua-dua pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan untuk diberikan kepada wakil perempuan. Langkah keempat diberikan nama parism. Parism ialah pemberian hadiah yang diberikan lebih awal daripada hari perkahwinan. Manakala udan pariza adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parism umpama sebuah majlis pertunangan. Langkah kelima iaitu kad jemputan.
Kad jemputan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. Kad jemputan yang telah dicetak akan disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa kad jemputan dalam bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembayang. Langkah ke-6 iaitu penyediaan tali. Ianya merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher. Pada tali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. Langkah ke-7, Murkota Ka'al. Dalam upacara ini akan berlangsung selama 5 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Untuk menjalankan adat tersebut, sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan Murkota Ka'al. Langkah ke-8 iaitu upacara Kanggenam. Upacara ini ialah mereka akan menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Semasa ini, pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Dan langkah terakhir iaitu selepas majlis perkahwinan. Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami mereka selepas mereka disahkan menjadi suami isteri. Kemudian, pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari juga. Akhir sekali, dalam video ini kami akan menceritakan tentang makanan tradisional kaum India. Antara makanan tradisional kaum India ialah murku, atau nama lainnya ialah cakli atau cakri. Makanan ini sering didapati semasa menyambut perayaan Deepavali di Malaysia. Bahan-bahan utama dalam pembuatan muruku ialah urat dan tepung beras. Lalu ianya akan digoreng dengan minyak yang panas. Makanan tradisional yang kedua ialah tosai atau dikenali sebagai dosa. Tosai mempunyai beberapa jenis termasuk tosai telur, tosai cili dan tosai bawang. Tosai ialah sejenis makanan seakan lempeng dari India yang dibuat dengan menggunakan adunan yang ditapai beberapa lama. Bahan-bahan yang ditapai ialah adunan daripada tepung beras dan juga urat. Makanan ini juga mudah didapati di dalam Malaysia. Hidangan yang ketiga iaitu nasi biryani. Nasi biryani terdapat 2 jenis iaitu biryani gam dan biryani biasa. Hidangan ini dinikmati bersama ayam yang dimasak sekali dengan nasi tersebut dan dinikmati dengan kuah kari serta beberapa jenis kuah yang lain. Makanan ini juga mudah didapati dan sering dinikmati dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan yang terakhir iaitu makanan tradisional yang diberi nama uludu vadai. Uludu vadai merupakan sejenis kuih yang dibuat daripada tepung beras dan dibentuk seperti roda dengan lubang yang di tengah. Kuih ini sedap dimakan bersama cutney atau kuah kari. Kuih ini perlu digoreng dengan minyak yang banyak supaya dapat digoreng dengan sempurna. Oleh itu, beberapa sedikit sebanyak tentang masyarakat kaum India yang dapat kami tunjukkan di dalam video ini. Sekian, terima kasih.